Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosli bin Muhammad Nordin, merupakan seorang penerbit rancangan di sebuah stesen TV di Malaysia, dan saya juga merupakan seorang talent ataupun pelakon untuk iklan komersial atau TVC. Saya juga merupakan seorang penulis tamu di beberapa majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, antara Dewan Siswa, Dewan Ekonomi dan juga Dewan Bahasa. Hari ini saya akan membicarakan tentang penulisan kreatif kod CIB 1012 untuk para pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dan sebelum itu, apa kata anda saksikan beberapa video puisi yang telah saya terbit dan juga saya hasilkan. Bila kamu pernah kehilangan, pasti kamu mengerti apakah kejahatan kehilangan itu. Bisa saja tunggang terbalik segala ada. Yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Kehilangan juga mungkin ubat, bisa juga racun. Mungkin kehilangan itu jadikan kamu seperti kayu, atau sama saja serapuh embun. Kehilangan itu seperti entry lagu dalam seleksi liburmu. Ada lagu pilu, ada bentuk melankolia, ada juga yang iramanya sepi, sesepi subuh yang hening. Kehilangan itu juga tanda aras kesabaran, kedangkalan minda dan kejayaan. Kehilangan itu mahu apa agaknya? Mahu membenarkan kejahatan atau mahu mengiyakan kejujuran? Kehilangan mengundang kesedihan. Namun, akhirnya kehilangan juga berakhir dengan senyuman. Yakinlah, kehilangan itu satu permulaan. Dan kehilangan itu juga bukan bererti tamat semua cerita. Kehilangan itu sama antara satu titik ke satu titik, yang bernama kehidupan. Jibun jishin o mitsukeru tame toku aruku. Yuki ni kakomare jitto suru. Toketsu shi o matsu. Sono jikan wa kami sama dake o wakaru. 2度目のチャンスを期待する。再び息をさせてほしい。残りの夢を冒険する。それは一つの対決。その消えたものはもう自分のものではない。ものはファンタジーではない。Apa yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya menghasilkan penulisan kreatif, antaranya puisi, sajak, cerpen dan juga penulisan travelog. Dan untuk mendapatkan definisi tentang penulisan kreatif seperti puisi atau sajak, anda boleh Google. Tetapi apa yang saya kongsikan kepada anda adalah pengalaman saya sendiri menghasilkan penulisan kreatif ini seperti sajak khususnya. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman anda sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan pengalaman anda sendiri? Pengalaman adalah berdasarkan perasaan anda. Mungkin anda dikecewakan, mungkin anda berasa begitu sangat gembira, mungkin anda merasa sangat berduka cita, ataupun mungkin anda merasa begitu tertekan ataupun depresi terhadap apa jua yang anda alami pada setiap hari yang anda lalui. Jadi apa yang anda tulis adalah menggambarkan perasaan anda. Jadi pengalaman adalah sangat penting bagi menghasilkan penulisan puisi, sajak, syair dan sebagainya. Jika anda merasakan begitu tertekan, anda boleh menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik ataupun perkataan-perkataan yang menggambarkan tekanan tersebut. Jadi penulisan ini adalah berdasarkan pengalaman anda sendiri. Anda tidak boleh menulis ataupun
tidak mampu menulis dengan baik jika bukan pengalaman anda sendiri. Tapi saya tidak nafikan, mungkin juga ada penulis yang menonton drama yang berunsur kesedihan, berunsur penganiayaan terhadap wanita, feminisme dan sebagainya. Mereka boleh menulis perkara-perkara ataupun penulisan kreatif berdasarkan apa yang mereka saksikan. Begitu juga dengan pengalaman rakan-rakan, pengalaman saudara mara yang dilalui oleh mereka. Dan penulisan tersebut akan menggambarkan apakah yang dilalui dalam bentuk tulisan dan diperbaiki dari masa ke masa. Saya kongsikan pengalaman saya menulis sebuah puisi yang bertajuk Kehilangan dan anda telah saksikan video puisi ataupun sajak tersebut. Dan saya hasilkan penulisan tersebut berdasarkan pengalaman saya sendiri yang pernah melalui kehilangan. Dan saya memaklumkan atau memberitahu kepada pasukan penerbitan saya, apa kata kalau kita buat satu video puisi tentang kehilangan ini dan dalam bentuk visual kreatif. Dan pasukan penerbitan saya kata, kenapa tidak kan? Jadi saya lakukan penggambaran di tengah-tengah kawasan gurun di selatan Maghribi. Kami menggunakan pelbagai peralatan bagi membolehkan visual dirakam dengan begitu baik di kawasan gurun, antaranya menggunakan drone bagi membolehkan visual dari udara menggambarkan bagaimana kehilangan tersebut disampaikan dengan begitu baik dan disunting serta ditambah dengan mood muzik yang sesuai dengan perasaan tajuk kehilangan tersebut. Begitu juga dengan video konfrontasi diri yang dilakukan penggambarannya di Jepun. Sebenarnya ketika saya di Jepun, saya menjalankan satu sebuah penggambaran melibatkan usaha sama pemuzik Malaysia dan juga pemuzik di Jepun untuk menerbitkan ataupun menjayakan sebuah konsert di Jepun atas tajaan kerajaan ataupun boleh dikatakan sebenarnya melibatkan kerjasama kerajaan Malaysia, kerajaan Jepun dan juga produksi di Jepun itu sendiri. Dan apabila kami check out daripada tempat penginapan untuk balik ke Kuala Lumpur, kami mempunyai masa lebih kurang 9 jam sebelum kami ke lapangan terbang. Jadi saya memaklumkan kepada juru kamera saya yang juga seorang penyunting untuk merakam sebuah visual yang melibatkan puisi yang bertajuk Konfrontasi Diri. Puisi Konfrontasi Diri ini pernah disiarkan di halaman puisi ataupun bahagian sastra Surat Khabar Mingguan Malaysia. Dan Konfrontasi Diri ini menyatakan bagaimana apakah pengalaman yang saya lalui sepanjang terlibat dalam dunia penyiaran hampir 20 tahun. Penggambaran di Shibuya Cross Lane ini dilakukan lebih kurang 1 jam 30 minit dan dalam waktu yang begitu agak singkat, kami berjaya merakam pelbagai momen yang menarik seperti bagaimana saya melalui Cross Lane itu untuk ke kawasan yang seterusnya dan saya perlu berkomunikasi dengan juru kamera dan juga produser untuk membolehkan visual yang dirakam sesuai untuk puisi yang dihasilkan yang bertajuk Konfrontasi Diri. Selain pengalaman, anda juga boleh menggunakan perkataan-perkataan yang bombastik dan tidak semestinya bombastik tetapi perkataan yang begitu ringkas dan dekat kepada diri anda. Oleh kerana cuaca yang tidak menentu, tadi saya berada di belakang rumah saya di sebuah taman dan kami terpaksa mengalihkan lokasi penggambaran ataupun rakaman ini kerana hujan telah turun ataupun gerimis sebenarnya. Dan kita sambung semula pembelajaran kita iaitu pemilihan perkataan. Saya gemar untuk mencadangkan para pelajar untuk menggunakan perkataan-perkataan yang mungkin agak sedikit janggal ataupun luar biasa kedengaran. Dan apa yang saya lakukan adalah saya akan tanya Dr. Google. Dan apabila saya meng-Google ataupun mencari perkataan yang jarang didengar, saya akan type perkataan bombastik ataupun ayat perkataan atau apa saja yang berkaitan dengan perkataan-perkataan yang jarang didengar melalui Google. Dan saya akan Google dan saya akan kaji perkataan-perkataan, maksud perkataan tersebut. Contohnya, wahana iaitu saluran. Prakarsa iaitu langkah, cara atau inisiatif. Maslahat maksudnya baik. Contemporary agak biasa. Sinergi, bekerjasama. Perkataan lain,
Cakrabuana, roda dunia. Perkataan-perkataan ini boleh digunakan untuk menambah nilai setiap mesej apa yang dihasilkan melalui penulisan kreatif. Dan perkataan-perkataan ini memberi satu lagi bayangan ataupun menggambarkan apa yang anda rasai, anda lalui, pengalaman-pengalaman hidup anda dan bagaimana anda menyampaikannya dalam bentuk penulisan kreatif ataupun perkataan yang disampaikan melalui syair, puisi dan sebagainya. Apabila menghasilkan penulisan kreatif, khususnya puisi, syair dan sebagainya, anda perlu memulakan satu perkataan yang anda suka. Contohnya, pilu. Anda tulis dulu, pilu contohnya. Tulis perkataan pertama anda. Berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan pemilihan perkataan yang bombastik dan sebagainya. Jika anda merasakan begitu sedih, begitu tertekan, begitu kecewa dengan apa yang anda lalui, anda boleh tulis perkataan pilu ataupun aku merasa begitu pilu dan sambung. Apabila anda membina satu struktur ayat ataupun melalui penulisan kreatif yang begini, ia mesti ada foundation atau permulaan kepada apa jua yang anda ingin tulis. Contohnya kalau kita nak buat rumah, mesti kita ada lukis plan rumah itu bagaimana, struktur binaannya, struktur tiang, struktur dindingnya, struktur tangganya dan kedudukan tingkap, pintu dan sebagainya. Begitu juga dengan dalam penghasilan penulisan kreatif seperti sajak dan puisi. Anda tulis struktur yang anda perlu zahirkan dalam bentuk tulisan. Jadi tidak perlu lengkap. Mungkin anda mengambil masa begitu pendek dalam satu penulisan kreatif ataupun penulisan sajak. Tapi ada juga sesetengah individu yang menghasilkan penulisan kreatif mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tidak mengapa. Ia adalah satu proses pembinaan cara penulisan kreatif yang begitu baik kerana tidak semua orang dapat menzahirkan kecekapan menulis yang penulisan kreatif dalam bentuk yang begitu ringkas, sedap didengar, sedap dibaca ataupun begitu mudah dihasilkan. Ada orang mengambil masa yang agak panjang, ada orang mengambil masa yang agak singkat. Apabila menghasilkan penulisan kreatif seperti sajak, anda boleh menggunakan ritma ataupun rhythm ya. Elemen ritma ataupun rhythm. Mungkin hujungnya mesti sama kalau i, an dan sebagainya. Seperti contohnya, saya menulis satu puisi. Hujan belum berhenti menangis, meratapi kematian pelangi. Hujan bertanya pada awan, apakah rengsa semalam masih berbaki? Awan menjawab perlahan, kita sama-sama kehilangan. Ingat Awan menjawab perlahan, kita sama-sama kehilangan. An. Maknanya rhythm ya, ritma. Biar saja angin semilir menerbangkan yang ada di dalam taman ini. Ini yang saya maksudkan dengan rhythm ataupun ritma. Mungkin bunyinya lebih kurang sama dan untuk mencantik ataupun menyedapkan penghasilan sajak atau puisi yang anda hasilkan. Perkara seterusnya adalah panjang atau pendeknya penghasilan penulisan kreatif tersebut. Ada orang menggunakan 2-3 baris ayat dan ia didakwa ataupun ia adalah satu puisi bagi beliau. Begitu juga ada orang menggunakan berjela-jela perkataan, berjela-jela ayat untuk menghasilkan penulisan kreatif seperti sajak. Dan perkara ini adalah bergantung kepada individu tersebut. Contohnya, penulisan Mari Kita Bercinta, tajuk yang dihasilkan oleh Pian Habib dalam bukunya Balada. Beliau menulis, Mari Kita Bercinta, kau, tanda soal, kau, tanda seruan, jangan bunuhku. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perkataan bagi puisi ataupun sajak bertajuk Mari Kita Bercinta yang dihasilkan pada 4 Oktober 1980. Dan anda boleh Google ataupun akses siapakah Pian Habib ini. Mungkin untuk generasi pelajar hari ini mungkin kurang mengenali beliau, tetapi beliau adalah seorang pemuisi ataupun penyajak yang begitu konsisten dan begitu unik dan beliau pernah berlakon sebenarnya. Dan anda boleh dapatkan juga akses mengenai beliau di Google tentang puisi-puisi yang dihasilkan oleh Pian Habib. Contoh lain adalah tajuknya Salam ya, Salam.
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perenggan sahaja. Engkau pengunjung yang asing, aku penghuni yang lain. Aku melamarmu bagai debar perawan di malam pengantin. Yang dihasilkan pada 1 Februari 1980. Tajuknya Salam dan sangat ringkas. Dan ini adalah satu penulisan kreatif yang sangat baik yang dihasilkan oleh Pian Habib. Jadi isu atau persoalan panjang manakah penulisan kreatif yang perlu kita hasilkan? There is no limit. Tiada had ataupun tiada limitasi. Bergantung kepada perasaan anda, bergantung kepada kreativiti anda, bergantung kepada apakah yang anda ingin sampaikan. Kadang-kala ada juga puisi-puisi yang dihasilkan berdasarkan, maksudnya dihasilkan beberapa tajuk ataupun elemen yang sama, disambung atau bersambung-sambung. Maksudnya satu puisi satu mungkin pengabdian. Puisi kedua adalah pengabdian dua. Puisi ketiga adalah pengabdian ketiga. Ia merupakan satu siri penulisan kreatif yang berdasarkan satu elemen. Contohnya, berdasarkan tadi, tajuknya Pengabdianku. Dan ada 2-3 elemen atau siri lain yang diterbitkan. Mungkin durasi ataupun panjang dan masa ia dihasilkan berbeza-beza. Tetapi rentetan daripada satu siri perkataan atau penghasilan puisi yang berpaksikan satu tajuk, Pengabdianku. Bagaimanakah menulis penulisan kreatif yang baik? Anda juga perlu sebenarnya merujuk kepada ataupun membuat banyak bahan rujukan, membaca banyak bahan-bahan terbitan dan yang pelbagai genre ataupun zona. Antaranya seperti saya telah membaca Hikayat Malin Deman. Saya membaca buku ini kerana pada ketika saya membesar, pada usia lebih kurang 10 atau 11 tahun, buku Hikayat Malin Deman ini merupakan buku rujukan abang saya untuk subjek kesusastraan Melayu bagi tingkatan 4 dan 5. Jadi saya telah membaca buku ini ketika saya berumur 10 atau 11 tahun. Jadi saya telah hafal beberapa perkataan yang perkataan Melayu klasik yang jarang-jarang didengar dan jarang sekali digunakan. Dan contohnya, bagaimana saya merujuk perkataan tersebut apabila saya membaca buku hikayat ataupun novel Malin Deman yang merupakan siri sastra klasik terbitan Fajar Bakti ini yang dihasilkan atau ditulis oleh Pawang Ana, Raja Haji Yahya. Saya pergi ke daftar kata novel ini, novel Melayu klasik ya. Contohnya Warita. Warita adalah berita, khabar, cerita. Dilepuh-lepuh, dibengkok-bengkokkan. Inayang, sejenis tumbuh-tumbuhan. Sepian Nabi, keturunan Nabi. Majlis, maksudnya cantik dan elok. Janjar, yang bermaksud sebaris atau sederit. Emas bertuang, emas yang dituangkan ke dalam acuan. Ada juga perkataan yang begitu pelik bagi saya ataupun jarang sekali didengar. Berbeka ataupun berbeka, berbual-bual. Ada juga perkataan yang unik seperti bidas, maksudnya ditilik. Peroman, iaitu rupa, wajah. Gemala gentih, batu yang mengandung kesaktian berbentuk bulat seperti laras. Jadi penggunaan perkataan bombastik, selain perkataan bombastik, anda juga boleh merujuk ataupun mengambil perkataan-perkataan Melayu klasik untuk menggambarkan perasaan anda, untuk menggambarkan atau menghasilkan satu penulisan kreatif yang baik. Jadi tadi elemen penghasilan penulisan kreatif adalah mengenai rujukan atau penggunaan bahasa Melayu klasik. Selain bombastik, kita juga boleh gunakan perkataan bahasa Melayu klasik. Untuk menghasilkan penulisan kreatif yang baik juga, anda perlu merujuk ataupun membaca pelbagai bahan terbitan, sama ada secara online ataupun secara fizikal, seperti buku yang saya pegang ini. Contohnya antologi puisi Sumpah Setia Bahasa yang diterbitkan oleh Gapena, dan juga ini adalah penerbitan ITBM yang bertajuk Laut Tujuh Gelombang Buih yang ditulis ataupun koleksi puisi oleh penulis Rahimidin Zahari yang memenangi pertandingan yang dianjurkan oleh ITBM, dan juga penulisan ataupun koleksi kumpulan puisi Negeri Kunang-Kunang ini.
Apabila anda ingin menghasilkan penulisan atau anda baru sahaja terlibat dalam penulisan kreatif ini, anda perlu merujuk, perlu membaca seperti yang saya katakan tadi, sama ada secara online ataupun secara fizikal, iaitu buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Apabila anda membaca pelbagai bahan atau merujuk pelbagai bahan bacaan, anda secara tidak langsung membina satu pengetahuan atau membina struktur penulisan kreatif atau gaya penulisan kreatif berdasarkan identiti anda sendiri. Jadi selain pengalaman, pemilihan perkataan, tulis perkataan pertama untuk menghasilkan penulisan kreatif, anda juga perlu membuat satu penulisan secara rhythm ataupun berritma, ada rentak. Dan juga anda perlu merujuk ataupun menggunakan bahasa Melayu klasik. Anda juga perlu membaca pelbagai bahan bacaan sama ada online ataupun secara fizikal. Okey, poin tadi ialah bahan bacaan. Bahan bacaan. Dan topik seterusnya atau poin seterusnya adalah oleh kerana kita mempunyai kemudahan apps ataupun software dalam telefon pintar, kita boleh diakses ataupun boleh diambil secara percuma ataupun di-download secara percuma. Anda boleh menggunakan kreativiti anda sendiri, kerana mungkin dahulu agak sukar bagi penulis-penulis menghasilkan penulisan kreatif ini menzahirkan apa yang ditulis dalam bentuk visual. Hanya mereka boleh menulis di atas kertas atau mencetak atau menerbitkannya dalam koleksi ataupun buku, majalah maupun surat khabar. Tetapi dalam dunia era teknologi dan juga semua orang mempunyai telefon pintar, anda juga boleh mengakses ataupun download pelbagai apps untuk menghasilkan penulisan puisi dalam bentuk visual, seperti yang saya hasilkan untuk beberapa tajuk puisi ataupun sajak yang bertajuk antaranya Kehilangan dan juga Konfrontasi Diri. Anda perlu membuat satu penulisan ataupun menghasilkan satu tulisan dan perlu membuat penggambaran ataupun perlu menggunakan visual atau menyunting visual sama ada berbentuk gambar ataupun rakaman yang dihasilkan secara terancang. Okey, suntingan atau penggambaran ataupun penerbitan berbentuk visual ini lebih mudah dihadam atau difahami oleh audiens. Contohnya apabila saya membuat rakaman mengenai ataupun tajuk puisi saya bertajuk Kehilangan dan juga Konfrontasi Diri seperti yang saya kongsikan, apabila saya menerbitkan puisi ataupun menulis puisi tersebut dan dilakukan penggambaran dan juga dibuat suntingan dengan memasukkan pelbagai elemen seperti meletakkan ataupun memasukkan muzik yang sesuai dengan tema puisi ataupun sajak yang dihasilkan, secara tidak langsung anda dapat menyelami, memahami dan juga menjiwai puisi ataupun visual yang dihidangkan. Jadi oleh itu adalah penting untuk penulis generasi baru pada hari ini untuk menghasilkan penulisan kreatif dan mempunyai cita-cita ataupun keinginan menzahirkan penulisan tersebut dalam bentuk visual kreatif. Jika anda pernah ataupun mengetahui ataupun mengenali nama Yasmin Ahmad. Yasmin Ahmad merupakan seorang bukan penulis sebenarnya. Beliau merupakan seorang copywriter ataupun penerbit iklan yang sangat kreatif dan arwah telah pun meninggal dunia. Dan saya pernah menjalani praktikal di Leo Burnett di mana beliau bekerja di situ. Dan penulisan beliau tentang perasaan, kasih sayang, hormat menghormati dan elemen perasaan yang dizahirkan dalam bentuk visual, walaupun bukanlah bentuknya adalah puisi ataupun sajak, tetapi beliau menulis storyline, bagaimana storyline tersebut dihasilkan dan dizahirkan dalam bentuk visual untuk menerbitkan iklan komersial ataupun TVC. Dan apa yang ditulis dizahirkan dalam bentuk lakonan, dalam bentuk suntingan, dalam bentuk elemen audio visual yang sangat baik. Jadi adalah penting untuk generasi penulis baharu pada hari ini seperti anda, para pelajar, untuk bercita-cita menghasilkan penulisan dalam masa yang sama, menerbitkan penulisan tersebut tidak sahaja secara online ataupun secara bercetak fizikal. Anda juga boleh menerbitkan hasil tulisan anda dalam bentuk audio visual. Berdasarkan pengalaman saya,
apabila anda seorang penulis atau dapat menghasilkan penulisan kreatif yang sangat baik, anda sebenarnya mempunyai potensi dalam pelbagai bidang pekerjaan di luar sana apabila anda menamatkan pengajian. Jangan limit atau jangan hadkan apa jua potensi diri anda. Sebagai contoh, saya memang seorang penerbit, tapi dalam masa yang sama apabila saya ke luar negara, contohnya untuk menerbitkan pelbagai program yang diterbitkan, saya melihat peluang ataupun opportunity untuk menerokai peluang tersebut dalam pelbagai dimensi. Contohnya, apabila saya travel ataupun mengembara ke negara Eropah atau ke Morocco atau Bosnia Herzegovina, bahan yang saya bawa balik ke Malaysia, saya edit dan disiarkan melalui stesen TV. Saya juga menghasilkan penulisan berbentuk travelog. Saya juga menghasilkan pelbagai tulisan kreatif seperti puisi, sajak ataupun syair dan sebagainya. Apa yang saya ingin tekankan adalah supaya anda jangan mengehadkan, jangan membuat satu limitasi tentang kebolehan anda dalam pelbagai bidang. Anda juga sebenarnya diperlukan ataupun penulisan kreatif ini memberi nilai tambah soft skill kepada anda untuk bergelar sebagai seorang penulis bebas. Anda boleh menyumbang karya-karya anda untuk pelbagai terbitan secara online dan juga secara fizikal, majalah, surat khabar dan sebagainya. Anda juga boleh menjadi seorang penulis skrip untuk drama, filem ataupun menjadi copywriter, penulis naskah untuk bahan atau terbitan komersial atau TVC. Anda juga mungkin boleh dijemput atau boleh terlibat dalam penulisan kreatif yang dianjurkan oleh pelbagai agensi kerajaan. Anda juga boleh bekerja dalam sektor swasta sebagai penulis untuk mungkin laporan tahunan, dan anda juga mungkin boleh bergelar seorang guru dalam bidang sastra, bidang budaya, bidang bahasa. Anda juga boleh mengajar ataupun bergelar pensyarah, dan anda juga boleh mengadakan pelbagai bengkel sebagai sumber pendapatan sampingan. Contohnya, anda mencadangkan bagaimana menghasilkan karya penulisan dalam bentuk penulisan kreatif untuk sebuah penerbitan buletin ataupun buku dan sebagainya. Dan ini adalah nilai tambah yang boleh diterokai, boleh dicuba oleh para pelajar, dan jangan limitkan kebolehan anda dalam satu sektor semata-mata, kerana apa yang saya lihat, apabila anda mempunyai banyak soft skill, banyak kebolehan dalam pelbagai bidang, anda boleh dipasarkan, anda boleh mendapat pelbagai kerja yang anda cita-citakan. Seperti saya, alhamdulillah, saya bekerja dalam bidang ini hampir 20 tahun dan saya telah mengembara hampir 40 buah negara, dan dalam masa yang sama saya melihat pelbagai opportunity, pelbagai peluang yang boleh diterokai yang memberi nilai tambah, dan sebenarnya tidak sahaja nilai tambah tetapi menambahkan pendapatan sampingan anda. Jadi apa yang saya kongsikan pada sesi ini sedikit sebanyak diharapkan dapat membantu anda untuk menghasilkan penulisan kreatif yang baik, dan juga mungkin menggalakkan anda untuk memulakan langkah pertama, menghasilkan puisi, menghasilkan sajak dan sebagainya. Mungkin apa yang saya kongsikan ada betul, ada salah, ataupun kurang tepat, tetapi apa yang saya kongsikan adalah bersandarkan pengalaman saya sendiri, dan semestinya apa yang saya ajar adalah tidak semestinya boleh diaplikasikan untuk pelbagai perkara, tetapi ia sedikit sebanyak memberi anda idea bagaimana menghasilkan satu penulisan kreatif yang baik. Dan walau bagaimanapun, saya recap sekali lagi untuk subjek kita pada kali ini, penulisan kreatif CIB 1012 untuk para pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Apakah yang dikatakan ataupun bagaimanakah untuk menghasilkan penulisan kreatif yang baik berdasarkan pengalaman saya sendiri. Okey, yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua adalah pemilihan perkataan. Yang ketiga, tulisan atau tulis perkataan pertama yang dekat dengan diri anda. Yang seterusnya adalah rhythm ataupun ritma. Seterusnya rujukan ataupun merujuk bahasa Melayu klasik untuk menggambarkan atau menambah nilai hasil tulisan kreatif anda. Selain itu, anda juga perlu membuat banyak rujukan atau membaca pelbagai bahan bacaan secara online ataupun fizikal dan sebagainya. Anda juga perlu mendapatkan input-input baharu dan juga perlu bercita-cita untuk menerbitkan penulisan anda tidak sahaja secara online ataupun secara
melalui Facebook, melalui Instagram, melalui blog dan sebagainya. Anda juga boleh menerbitkan apa yang dihasilkan melalui tulisan anda melalui terbitan ataupun produksi secara audio visual seperti yang saya hasilkan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pelajar USIM dan selamat maju jaya. Saya mohon maaf jika ada terkurang ataupun kurang sesuai apa yang saya ajar pada anda dan semoga jumpa lagi.